Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan topik 4.1 iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Apakah yang dimaksudkan dengan pembiakan? Pembiakan adalah satu proses penghasilan individu baru daripada organisma yang hidup. Okey, bagaimana manusia membiak? Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Kemudian kita tengok pada pokok. Macam mana pokok membiak? Pokok membiak melalui penghasilan anak pokok yang baru. Ayam membiak dengan cara bertelur. Pembiakan boleh berlaku melalui dua cara, iaitu pembiakan secara seks ataupun pembiakan secara aseks. Apa yang dimaksudkan dengan pembiakan secara seks? Pembiakan secara seks ialah pembentukan organisma baru melalui pencantuman gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk satu zygote. Di mana gamet jantan akan bersama dengan gamet betina, kemudian berlakunya proses persenyawaan dan terbentuklah zygote. Zygote tadi akan berkembang dan menjadi individu baru dengan variasi daripada kedua-dua induk. Pembiakan seks ini terbahagi kepada dua, sama ada persenyawaan luar, di mana persenyawaan luar adalah cantuman gamet jantan dan gamet betina yang berlaku di luar organisma betina. Contohnya ikan dan katak. Manakala persenyawaan dalam ialah cantuman gamet jantan dengan gamet betina yang berlaku di dalam badan organisma betina. Contohnya mamalia, burung, reptilia dan juga serangga. Berikut menunjukkan contoh-contoh haiwan yang melakukan persenyawaan di luar badan. Yang pertama, ikan akan biasanya akan berenang bersama-sama apabila melepaskan telur. Yang kedua, ikan stickbag membuat sarang bagi ikan betina bertelur. Manakala ikan jantan pula akan menutup telur dengan sperma. Yang ketiga, katak jantan akan duduk di belakang katak betina. Katak jantan akan mengeluarkan spermanya apabila katak betina bertelur. Seks ialah pembentukan organisma baru tanpa melibatkan apa-apa gamet. Melalui pembiakan aseks, induk akan menghasilkan sel-sel baru yang berkembang, kemudian dia akan menghasilkan individu yang baru. Individu baru yang terhasil ini mempunyai ciri dan kandungan genetik yang sama dengan induk. Pembiakan aseks terdiri daripada 5 jenis pembiakan, iaitu yang pertama belahan dedua,
Yang kedua, penjenamaan semula. Yang ketiga, pertunasan. Yang keempat, pembentukan spora. Dan yang kelima, pembentukan vegetatif. Pembiakan secara berlahanda dua adalah pembiakan di mana individu tersebut membahagikan dirinya menjadi kepada dua sel anak. Ia bermula apabila sel induk tadi nukleusnya membahagi kepada dua. Selepas nukleus itu membahagi kepada dua, sel secara automatiknya akan membahagi kepada dua. Sel yang membahagi kepada dua tadi akan terus berkembang dan menjadi matang. Apabila ia telah menjadi matang, dia akan membahagikan dirinya semula. Organisma yang terlibat dalam pembiakan secara berlahanda dua adalah ameba, bakteria dan juga paramecium. Pembiakan secara pertunasan merupakan pembiakan yang menanggalkan tunas ataupun anak yang tumbuh pada badan organisma induk. Pembiakan secara pertunasan. Antara organisma yang terlibat dalam pembiakan jenis ini ialah hidra dan juga yeast. Dalam pembiakan secara pertunasan, anak yang tumbuh pada badan organisma akan menanggalkan tunasnya, di mana tunas yang tumbuh pada badan organisma induk akan berkembang menjadi matang dan akhirnya tertanggal dari badan organisma induk tersebut, dan ia pun berkembang menjadi organisma induk yang baru. Pembiakan secara pembentukan spora adalah pembiakan yang berlaku apabila spora yang matang dibebaskan ke persekitaran. Ia berlaku apabila sporangium menjadi matang, lalu dia akan pecah dan membebaskan spora. Spora yang terbebas tadi akan bercambar dan tumbuh di kawasan yang sesuai dengan persekitarannya. Pembiakan secara vegetatif ialah tumbuhan yang membiak melalui akar, batang dan daun. Di mana bahagian-bahagian tumbuhan ini akan menjadi anak tumbuhan yang baru. Tumbuhan yang hidup secara vegetatif adalah lebih cepat tumbuh berbanding dengan tumbuhan yang hidup melalui anak benih atau dari biji benih. Pembiakan secara penjenamaan semula berlaku apabila bahagian badan organisma tersebut pecah atau putus. Jadi, organisma tadi akan bercambah lalu menjadi organisma yang baru. Biasanya organisma yang terlibat pembiakan penjanaan semula ini adalah tapak sulaman dan juga cacing pipih.